Cubaan suara satu. Apa khabar saudari Fatihah? Cubaan suara dua. Kabar baik saudara Faris. Cubaan suara tiga. Assalamualaikum saudara Aiman. Cubaan suara empat. Waalaikumsalam saudari Anusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, bersyukur kita telah dapat bertemu lagi di dalam gelanggang Forum Remaja 2014. Masih lagi bersama saya Fatihah binti Rosliza, pengurusi anda pada pagi ini untuk bersama-sama mendiskusikan isu-isu yang kian hangat, kian membara. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah atau tidak anda mendengar kata-kata seperti masa depan bukan hak orang yang lemah semangat, tapi kepunyaan mereka yang berani, ataupun kita perlukan kemenangan dan kekalahan kerana kedua-duanya merupakan obor untuk menyuruh perjalanan yang akan kita teruskan. Hadirin dirahmati Allah sekalian, kata-kata ini merupakan antara kata-kata bagi mencetuskan semangat motivasi di dalam diri seseorang. Bersesuaian sekali dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu keberkesanan program motivasi di sekolah-sekolah. Baiklah hadirin sekalian, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi tidak moleklah jika saya tidak memperkenalkan tiga orang ahli pandai kita yang sudi bertandang hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya selaku ahli pandai pertama, saudara Muhammad Faris Luqman bin Haisyam. Apa khabar saudara? Khabar baik saudari. Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya pula si cantik molek berdarah kacukan, saudari Anusia binti Abdullah. Apa khabar saudari? Sehat saudari-saudari kelihatan begitu comel. Wah, terima kasih saudari Anusia. Di hujung sana pula tidak lain dan tidak bukan saudara Muhammad Aiman Syah bin Haji Abdul Ghafur Johan Syah selaku ahli pandai kita yang ketiga. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sehat saudari. Alhamdulillah, selamat datang ya. Saya ucapkan buat ketiga ahli pandai kita pada hari ini. Baiklah, saya kira ahli-ahli pandai kita sudah pun bersedia dan hadirin sekalian nampaknya sudah bersedia untuk mendengar perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, saya mulakan. Istilah motivasi ini begitu tidak asing ya dalam masyarakat kini, terutamanya di sekolah-sekolah. Tidak kira ya di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, program motivasi ini galak dijalankan. Namun hadirin sekalian, apa itu motivasi? Bagi menjawab pesan pertama ini, saya mempersilakan ahli pandai kita yang pertama, saudara Muhammad Faris. Silakan saudara. Terima kasih ya saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat rakan-rakan panel. Seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Apabila mendengar pantun saudari sebentar tadi, teringin pula saya membalasnya. Bunga Tanjung kembang semalam, pohon tinggi tidak berduri, gelombang besar di laut dalam, kerana saudari saya kemari. Baiklah, berbalik kepada persoalan saudari sebentar tadi. Perkataan motivasi ini sebenarnya berasal daripada dua perkataan, iaitu motif dan aksi. Dalam arti kata lain, setiap insan perlulah memiliki motif dalam kehidupan mereka. Selepas menetapkan motif, mereka perlulah membuktikannya dari segi perbuatan atau aksi bagi menzahirkan sasaran atau matlamat mereka. Itu sahaja dari saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Faris. Maka dengan itu bolehlah saya katakan bahawa sebenarnya program motivasi ini merupakan suatu rancangan bagi mendorong para pelajar agar menetapkan matlamat hidup dan seterusnya berusaha mengecapinya. Setelah kita mendengar apa itu motivasi, saya teruskan sesi forum kita pada hari ini dengan mengetahui kepentingan program motivasi. Untuk itu saya minta pendapat ahli pandai kita yang kedua, saudari Anusia. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli pandai yang saya muliakan dan juga warga dewan sekalian. Pada pandangan saya, program motivasi sememangnya penting dilaksanakan di sekolah-sekolah. Saya berpendapat sedemikian berdasarkan pengalaman saya sebagai setiausaha kelab bimbingan dan kaunseling di SMK Pusat Bandar Puchong 1. Telah menemukan saya dengan pelbagai jenis rakan yang bermasalah dek kurangnya suntikan motivasi. Dapat saya katakan di sini, kita perlu sedar bahawa tidak semua manusia dilahirkan dalam nasib yang baik. Bagi pelajar yang dilahirkan dalam nasib yang baik, seperti memiliki ibu bapa yang adil dan penyayang, malah tidak putus-putus memberikan dorongan demi kejayaan anak-anak. Walau bagaimanapun, kita perlu sedar bahawa sekiranya seorang pelajar itu dilahirkan dalam keluarga yang kurang bernasib baik,
Misalnya, memiliki bapa yang kurang bertanggungjawab dan panas baran. Manakala ibunya tidak pernah memahami jiwa anak-anak dan sering mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Ditambah lagi dengan hubungan sesama adik-beradik yang tidak rapat. Lazimnya, anak-anak dalam keluarga sedemikian, wajahnya kurang ceria, sentiasa bermurung dan tiada semangat bagi meneruskan kehidupan. Ini merupakan satu derita buatnya. Pahit cukup pahit. Maka, disinilah program motivasi untuk memberi nafas baru kepada pelajar yang tidak tahu halang tuju dan merasakan kehidupan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Saya sendiri menitiskan air mata bila mana ada sahabat saya yang menyatakan bahawa dia rela mati daripada terus hidup di muka bumi ini. Jadi, program motivasi amatlah perlu dan signifikan bagi menyuntik dan membangkitkan semula semangat untuk terus bersemangat hidup para pelajar begini daripada jatuh begitu sahaja. Sekian, wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Alicia atas pendapat yang sekiranya sungguh padat dan bersemangat itu tadi ya. Senyap sahaja daripada kita yang ketiga di ujung sana. Baiklah, saya punya persoalan buat saudara Aiman. Bolehkah anda memberikan idea mengenai relevankah program motivasi ini dijalankan di sekolah-sekolah bagi meluncur kegemilangan di dalam bidang akademik? Silakan saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat kesemuanya. Terima kasih buat saudari pengurusi yang saya hormati, rakan-rakan panel. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saudari pengurusi, saya sebenarnya sedang menantikan ruang dan peluang untuk melontarkan idea. Dan akhirnya peluang itu bergolek-golek kunjung tiba. Baiklah saudari, berkenaan dengan persoalan yang anda ajukan kepada saya sebentar tadi, relevankah program motivasi bagi menjaga kecemerlangan akademik para pelajar? Pada hari ini saya tegakkan premis saya di mana saya katakan, ya, memang benar saudari pengurusi, program motivasi sebenarnya banyak membantu bagi meningkatkan kecemerlangan akademik para pelajar. Pada hari ini saya ingin berkongsi satu kisah bersama seluruh warga dewan sekalian, di mana kisah itu saya sendiri menyaksikannya dengan mata saya sendiri. Kisah ini berlaku kepada sahabat karib saya yang pada awalnya tidak pernah mengimpikan kejayaan dalam PMR. Bagi beliau, dulu semua mata pelajaran semata-mata adalah mencukupi. Namun, selepas menghadiri sebuah kursus motivasi yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling SMK Pusat Bandar Kuching 1, segalanya berubah sama sekali. Buktinya, sahabat saya itu mula berusaha dengan tungkus lumus dalam masa 2 bulan sahaja sebelum PMR menjelang. Pada 19 Disember 2013, hari yang mencatatkan penuh debaran dan sejarah, beliau telah diumumkan sebagai antara 130 orang pelajar yang mencapai keputusan 8A dalam PMR. Inilah hadirin hadirat sekalian, berkah yang bimbingan motivasi. Kini, sahabat saya itu sedang menuntut di Maktab Rendah Sains Marah, Kuantan. Hadirin sekalian, saya sentiasa berpegang kepada kata-kata ini. Dengan adanya bimbingan motivasi, dapat merubah kehidupan seseorang yang bernama Abraham Lincoln, yang bapaknya seorang tukang kasut, sehingga menjadi presiden sebuah negara yang disegani oleh mata dunia. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada saudari pengurusi. Terima kasih ya saudara Aiman yang sebenarnya telah menuntik kembali semangat motivasi di dalam diri seorang pelajar. Saya kira ahli kita yang pertama, saudara Faris, punya pendapatnya sendiri. Silakan saudara. Terima kasih ya saudari pengerusi. Pada pandangan saya, program motivasi ini bukan saja penting untuk meningkatkan prestasi akademik dan memberi semangat baru kepada para pelajar. Malahan, program ini juga penting untuk pelajar itu mengenali dirinya sendiri dengan lebih mendalam. Pada hari ini sudah menjadi lumrah manusia yang suka mencari kelemahan online tanpa mencari kelemahan dirinya sendiri. Misalnya, kita gemar mengata orang itu suka bercakap besar, sombong, angkuh, riak, malah, haji bakir bin kedekut dan 1001 lagi kelemahan orang itu. Bagilah pada dia untuk mencari kelemahan orang lain 100 tahun pun tidak sudah mengenai kelemahan orang itu dan ini. Oleh itu, dengan adanya program motivasi di sekolah-sekolah,
barulah para pelajar ini dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang ada pada mereka. Dalam masa yang sama, mereka juga boleh belajar untuk menerima kelemahan mereka daripada pandangan orang lain. Dengan mengenal pasti kedua-dua elemen ini, barulah para pelajar dapat mencari kekuatan baru dan memusatkan fokus kepada pembelajaran yang lebih berkesan. Menurut Dr. Robi Hamzah, seorang pakar motivasi yang juga merupakan seorang guru, berkata bahawa dengan adanya program motivasi di sekolah-sekolah, barulah para pelajar ini dapat membina jati diri seorang pelajar cemerlang. Itu sahaja dari saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Faris. Setelah kita menyingkap kepentingan program motivasi ini, boleh sekiranya kita meneruskan sesi forum kita pada hari ini dengan mengetahui dengan lebih lanjut apakah keberkesanannya. Walaupun banyak program motivasi ini dijalankan di sekolah-sekolah, namun sejauh manakah keberkesanannya? Adakah sekadar melepaskan batu di tangga ataupun benar-benar berkesan? Untuk itu, saya meminta pendapat ahli panel kita yang kedua, saudari Alicia. Silakan saudari. Syukran ya, terima kasih saudari pengerusi. Pada hemat saya, berkesan ataupun tidak program motivasi tersebut adalah bergantung kepada pelajar itu sendiri. Memang tidak dinafikan, sebilangan besar mengakui bahawa mereka lebih memotivasi selepas mengikuti program motivasi tersebut yang dikendalikan oleh pihak sekolah. Mereka sendiri sedar akan sebelum dan selepas mengikuti program motivasi. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan juga masih ramai lagi yang tidak memotivasi selepas mengikuti beribu-ribu program motivasi. Apa yang boleh saya simpulkan pada hari ini, kita perlu sedar masih lagi terdapat golongan pelajar yang hatinya tutup rapat untuk merubah ke arah yang positif. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Alicia. Intiannya bolehlah dikatakan bahawa sebenarnya keberkesanan program motivasi ini bergantung kepada jenis pelajar itu sendiri. Sama ada terbuka atau tertutup hatinya untuk menerima perubahan. Pencerahan Tuan Pengerusi. Silakan saudara Faris. Saya berpendapat bahawa kita tidak boleh mengatakan keberkesanan sesuatu program itu bergantung sepenuhnya kepada para pelajar. Sekiranya para pelajar masih tidak bermotivasi selepas program motivasi, ini telah memberi indikator bahawa kegagalan program itu untuk memotivasikan mereka. Persoalannya pada hari ini, siapa yang mengendali khusus motivasi di sekolah-sekolah? Pakar motivasilah jawapannya. Oleh itu, kegagalan pakar motivasi untuk menyuntik dan menyemai benih-benih motivasi ke dalam diri pelajar, maka secara langsungnya program motivasi itu akan gagal. Mungkin cara penyampaian motivator itu membosankan atau cara pendekatan yang kurang menarik perhatian. Hari ini, hadirin sekalian, kita haruslah menerima hakikat bahawa pelajar kita terdiri daripada pelbagai ragam dan perwatakannya sememangnya berbeza. Justru telah menjadi tanggungjawab motivator dalam menawan hati pelajar agar meluncur cemerlang untuk perubahan terbilang. Itu sahaja dari saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara Faris. Izin laluan saudari pengerusi. Wah, nampaknya perbincangan kita kian hangat ya pada hari ini. Silakan saudari Alicia. Terima kasih saudari pengerusi. Saya kurang bersetuju tentang keberkesanan motivasi bergantung kepada motivator 100%. Saya berpendapat, walau sebagus mana sekalipun motivator itu menggunakan pelbagai pendekatan semasa memberikan ceramah, namun jika pelajar itu sendiri bersikap ego dan keras kepala, mereka tetap berada di takut lama. Hadirin sekalian, sila ambil perhatian. Saya sendiri pernah melihat pelajar-pelajar nakal yang sengaja mengganggu motivator semasa memberikan ceramah. Mereka mengejek-ejek, terpekik terlolong, tidak mahu memberi kerjasama, dan kadang-kadang kerana mereka mengakibatkan program motivasi itu terkendala seketika semata-mata agar motivator itu memujuk para pelajar agar memusatkan fokus mereka terhadap program yang sedang berjalan. Mereka seolah-olah ingin mencabar pakar motivasi sehingga tiada rasa hormat terhadapnya. Bagi mereka, kata-kata pakar motivasi hanyalah bualan kosong dan ibarat sampah kepada mereka. Bukan ini saya katakan bahawa motivator yang baik tidak mampu memberi pendekatan yang baik semasa memberi motivasi kepada para pelajar. Cuma keberkesanannya
adalah 50% daripada pakar motivasi dan 50% lagi daripada para pelajar. Kedua-duanya menentukan keberkesanan program motivasi tersebut. Sekian daripada saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari Anisia. Sabar ya saudari, sabar. Masing-masing punya pendapatnya yang tersendiri. Nampaknya masa telah pun mencemburui kita bagi menutup tirai forum kita hari ini. Saya meminta ahli panel kita yang ketiga, saudara Muhammad Aiman Shah, bagi memberikan sedikit pendapat dan seterusnya menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Silakan saudara. Jazakallahu khairan katsira saudari pengerusi yang saya hormati, rakan-rakan panel. Seterusnya hadirin hadirat sekalian. Saudari pengerusi, pada hari ini saya kurang bersetuju dengan saudara Faris yang menyatakan bahawa keberkesanan program motivasi bergantung 100% kepada motivator. Pada hari ini saya lebih bersehaluan dengan saudari Anusyah di sebelah saya yang menyatakan bahawa keberkesanan program motivasi bergantung 50% kepada pakar motivasi dan 50% terhadap pelajar itu sendiri. Jikalau pakar motivasi menggunakan saluran yang betul untuk menyalurkan maklumat dan para pelajar memusatkan fokus mereka terhadap apa yang ingin disampaikan, maka program motivasi di sekolah-sekolah akan menemui satu pencapaian baru di mana dapat merubah seorang Abraham Lincoln yang bapaknya seorang tukang kasut sehingga menjadi presiden sebuah negara yang disegani mata dunia. Sidang bahadur dan bahaduri yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin membahagikan keberkesanan program motivasi kepada dua tahap. Yang pertama, berkesan, dan yang kedua, amat berkesan. Jikalau dilihat dalam konteks berkesan, para pelajar memiliki semangat dan iltizam yang kuat untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Namun, jikalau dikaji pelajar yang berada dalam konteks berkesan, riak wajah mereka kelihatan biasa sahaja, kerana ego dan takbur yang bersarang dalam diri mereka. Sifat mazmumah ini sepatutnya dibuang jauh-jauh. Sebaliknya, diganti dengan sifat mahmudah yang dapat membina peribadi yang baik. Dr. H.M. Tuah Iskandar pernah berkata, ya saudari pengerusi, bahawa menjadi tanggungjawab dan amanah pakar motivasi bagi memarakkan semangat ingin berubah para pelajar. Pakar motivasi seharusnya memastikan komunikasi dua hala sebaik sahaja usai program motivasi agar memastikan bahawa semangat berhijrah dalam diri pelajar itu membara dan terus membara. Sebaliknya, tidak malang. Sidang dewan yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang dipinta oleh saudari pengerusi yang cukup saya kasihi pada hari ini, iaitu sebuah kesimpulan buat perbincangan kita yang cukup bermakna pada hari ini. Saya berpesan kepada warga dewan sekalian, jadilah insan yang bermotivasi dalam kehidupan agar terpelihara sahsiah dan maruah kita, kerana dengan adanya bimbingan motivasi dapat memelihara kita seterusnya menjaga kecemerlangan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih saudara Aiman atas penjelasan yang cukup padat dan mantap itu tadi. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, konklusinya jelaslah bahawa program motivasi ini amatlah penting dan wajar diteruskan agar pelajar dapat memperoleh kebaikan daripadanya dari segi akademik sehinggalah soal sasiah dan sosial. Mudah-mudahan dengan anjuran program motivasi ini dapat membantu lebih ramai pelajar agar dapat melucut kegemilangan. Diam tak diam, kita telah sampai ke penghujung tirai forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi melapangkan masa dan hadirin dan hadirat kerana sudi meminjamkan telinga pada kami pada hari ini. 10 jari kami bersusun, maaf ya ampun kerana telah andai ada tersilap kata atau terlanjur bicara. Saya akhiri tirai forum kita pada hari ini dengan serangkap kata daripada penolong kanan kokurikulum kami, Encik Busra bin Haji Maula, iaitu tiada lebih indah melainkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah peranan PIBG khususnya ibu bapa untuk membantu sekolah bagi memperkasa program motivasi ini? Saya ulang soalan, apakah peranan PIBG
khususnya ibu bapa, untuk membantu sekolah bagi memperkasa program motivasi ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi di sesi forum kita yang kedua ya. Terima kasih kepada Ketua Hakim atas soalan yang diberikan itu tadi. Baiklah soalannya. Apakah peranan PIBG atau ibu bapa untuk memperkasakan program motivasi? Untuk menjawab persoalan ini, saya mempersilakan ahli panel kita yang pertama, Saudara Fadli. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, pada pendapat saya, ibu bapa ataupun pihak PIBG boleh membantu pihak-pihak sekolah dalam mengadakan program motivasi dengan menyumbang wang ataupun memanggil orang luar untuk membuat ceramah motivasi di sekolah. Apabila ibu bapa dapat membantu pihak sekolah, maka ia akan meringankan beban pihak sekolah dan seterusnya dapat memberi motivasi kepada para pelajar. Selain daripada menyumbangkan wang, ibu bapa juga boleh memanggil motivator dari luar untuk mengadakan motivasi di dalam sekolah. Itu sahaja pandangan saya. Saya kembalikan kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudara Faris. Seterusnya saya mempersilakan ahli panel kita yang ketiga ya, Saudara Aiman. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bersua kita kembali dalam arena forum spontan. Terima kasih saudari pengerusi atas soalan yang anda kemukakan sebentar tadi. Pada pandangan saya, boleh benarlah jikalau pihak PIBG berserta pihak sekolah bersatu padu berganding bahu bagi menjayakan program motivasi di sekolah-sekolah. Pihak PIBG seharusnya memberikan sokongan padu kepada pihak sekolah dalam hal-hal yang berkaitan seperti yang dikatakan oleh ahli panel yang pertama, memberikan sumbangan wang ataupun memanggil agensi-agensi motivasi di luar sana. Selain itu, saya juga ingin menambah pendapat saya, ibu bapa sendiri boleh mewakilkan diri mereka bagi memberikan ceramah motivasi kerana ibu bapa zaman sekarang hebat-hebat orangnya. Mungkin ceramah motivasi mereka dapat merubah para pelajar. Wallahualam, saya serahkan kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudara Aiman. Akhir sekali saya mempersilakan ahli panel kita yang kedua, Saudari Anusia. Silakan. Terima kasih saudari pengerusi. Berbalik kepada persoalan yang diajukan, khusus peranan PIBG khususnya ibu bapa dalam meningkatkan keberkesanan motivasi. Saya berpendapat bahawa memang ibu bapa sendiri boleh memberikan ceramah kepada anak-anak murid di sekolah kerana ibu bapa lah paling memahami anak-anak dan mereka lah paling dekat dengan anak-anak mereka. Jadi mereka memahami hati naluri anak-anak. Jadi ini dapat meningkatkan keberkesanan motivasi di sekolah. Saya kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Anusia. Sebagai konklusinya boleh saya katakan di sini, banyak yang boleh dilakukan oleh PIBG dan ibu bapa bagi memantapkan program motivasi di sekolah ya. Untuk itu saya akhiri forum kita dengan serangkap pantun. Tinggi sungguh pohon cemara, tegak menimbun di tengah kota. Tersalah kata butir bicara, 10 jari maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.